Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Masalatun, jikalau berhimpun dua dusun dan di dalam tiap-tiap satu daripada keduanya kurang daripada 40, tetapi jika berhimpun sekalian mereka itu dan saya genaplah mereka 40, satu dusun atau kampung 20 orang, dua kampung cukup 40, maka kalau dicantum cukup ahli Jumaat, maka adakah wajib dia berkumpul? Itu soalannya. Jika berhimpun sekalian mereka dan saya genaplah mereka itu 40, jawab dia, tiada jadi dengan mereka itu Jumaat. Kerana tidak wajib mereka berkumpul untuk menghasilkan Jumaat ini. Sebab apa? Tengok. Dan jikalau kedengaran orang bang pada salah satu daripada keduanya, akan yang keduanya sekalipun, kerana sekalian yang 40 itu, ini alat dia dipanggil apa? Sebab al-illa tadurul ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Alat dia berkisar dengan maklul, benda dia alat kan. Sekarang sebab dia mengatakan tak wajib, mana? Ini disebab dia. Kerana sekalian yang 40 itu tiada mustautin mereka itu pada tempat Jumaat. Manakala kampung A 20 orang, kampung B 20 orang dicantum, kampung A pergi ke B, maka kedudukan kampung A sana bukan di mustautin. Begitu juga kalau B buat ke A, maka yang B pula bukan mustautin, dia hanyalah orang yang datang, maka tidak dikira hari Jumaat. Jadi mesti 40 yang mustautin, mana anak watan tetap, dia bercadang sampai mati nak duduk situ, tak ada pindah-pindah, dia panggil mustautin. Berbeza dengan mukim. Mukim bila 4 hari ke atas tu kita kira mukim, macam pelajar, orang bekerja, dia kerja di tempat tu setahun atau 2 tahun sekalipun, ataupun 10 tahun, bila dia memang niat nak balik-balik kampung, itu tak panggil mustautin, dipanggil bermukim. Maka dia wajib Jumaat, tapi dia tidak dikira ahli Jumaat. Itu dia. Jadi sekarang kalau berpindah 20 ke tempat kampung sebelah 20, yang pindah tu tak mustautin, maka bila tak mustautin, dia tak jadi ahli Jumaat, maka hukum dia tetap tak boleh buat Jumaat. Habis masing-masing buat sembahyang zuhur je lah. Sebab ni tadi apa? Kerana tu sebab tu ya. Kerana mereka itu bukan ahli mustautin. Kerana sekalian yang 40 itu tiada mustautin mereka itu bertempat Jumaat. Habis. Masalah tu satu masalah, jika ada bagi seorang tu 2 rumah. Dia ada 2 rumah. Sebab apa dia ada 2 rumah? Dia ada 2 rumah lah. Bukan dia ada dua isteri. Kalau ada isteri mungkin juga kan. Dia ada 2 rumah tempat kediamannya. Yang satu rumah di dalam satu negeri dan satu rumah dalam negeri yang lain. Ya, negeri mana kampung. Ya, dia perlu di satu rumah, di rumah satu rumah. Jadilah dengan dia Jumaat pada negeri yang terbanyak didiaminya. Dalam rumah 2 tu kat mana dia banyak? Kalau di banyak rumah kampung A tadi, maka di situlah tempat Jumaat dia. Dia kira mustautin situ. Ya, tiada pada negeri yang kurang diamnya. Mana ke tempat yang dia mendiami tadi, yang mana lebih banyak dalam setahun. Maka kalau banyak tempat tu, tempat itulah dia kira dia mustautin di situ, dia kira ahli Jumaat di situ. Dan jika bersamaan 6 bulan 6 bulan, sini 6 bulan, sana 6 bulan, pada banyak dia, mana banyak dia menduduki di tempat 2 rumah tadi, maka jadilah dengan dia Jumaat pada negeri yang ada dalamnya isterinya dan hartanya. Rumah sini rumah saja je lah, yang sini ada isteri dan harta, maka dia kira tempat yang ada isteri dan harta dia. Tiada pada negeri yang tiada dalamnya isteri dan harta dia. Dan jika ada pada kedua negeri itu isteri dan harta, dia ada dua rumah. Ya, kampung A ada, kampung B ada. Macam mana tu?
Ya, mana kampung mana yang ada duduk yang jadi ahli Jumaat. Kampung ni pada isteri, kampung sana pun ada isteri. Harta pun sini ada, sana pun ada juga. Maka jadilah dengan dia Jumaat penegri yang terbanyak dalamnya isteri pula. Kampung A ni ada 3 isteri kan, kampung B seorang. Jadi kampung 3 lah. Banyak isteri. Penegri yang terbanyak dalamnya isterinya dan hartanya. Dan jika ada pada satu negeri isteri dan pada yang satu negeri harta, jadilah dengan dia Jumaat pada negeri yang ada isteri. Sana harta dia banyak, kebun ladang dan semua ada, kilang di pada situ. Dan sini tak ada, sini isteri saja. Maka dia lebih tempat yang ada isteri daripada harta. Ya, isteri itu lebih daripada harta lagi. Dan jika bersamaan keduanya, ya, sini sama, sini kampung ada 2 isteri, sana pun ada 2 isteri. Kan, sini ada kilang, sana ada kilang, sana projek, sama je. Tak ada beza, sama je. Sekalian keduanya demikian itu. Jadi dengan dia Jumaat pada tiap-tiap kedua negeri. Pilihlah mana-mana boleh. Jadi nak Jumaat sana boleh, sini boleh. Dia dikira bagi mustautin bagi 2 negeri, 2 kampung. Mana dia boleh dikira hari Jumaat dalam 2 daerah atau 2 kampung atau 2 dusun. Habis. Masalatun. Kita ni tak habis masalah. Ini masalah porong, bukan masalah pening kepala kan. Masalatun, ni cabang masalah. Barang siapa mustautin ia di dalam kota negeri. Barang siapa di mustautin, mana dia beranak watan di situ. Di dalam kota negeri tiadalah jadi dengan dia Jumaat di luar kota. Mana kita harus padankan. Kalau sekarang kita pakai signboard kan, ya, datang kampung ni penuh, di depan gang Umbai, di depan Serkap misalnya, ataupun teruslah, iaitu sepadan tu orang kota. Maka di sini kata barang siapa mustautin di dalam kota negeri tiadalah jadi dengan dia Jumaat di luar kota. Mana keluar sepadan negeri tu adalah kampung ni, dia tak ada Jumaat. Orang Pegunung pergi semayang Telomas, ada tak boleh kira hari Jumaat situ. Orang Telomas tinggal 39, dah campur di seorang 40, tak boleh. Pada kampung lain. Dan barang siapa mustautin di luar kota, tiada jadi dengan dia Jumaat dalam kota. Bermakna demikian kampung masing-masing. Kerana bahawasanya kota itu menjadi ia akan yang di dalam kota dan di luar kota seperti hukum di negeri yang bercerai. Sama dia dengan hukum 2 negeri lain-lain, hukum kampung lain-lain lah. Masalatun, satu masalah barang siapa wajib atasnya Jumaat. Ada pada dia syarat wajib. Dia syarat sah lain, dia syarat wajib. Bermakna bila ada benda ni mewajibkan dia Jumaat, maka luput akan dia Jumaat di negerinya. Barang siapa wajib atasnya Jumaat, maka luput akan dia Jumaat di negerinya, tetapi dapat akan dia menghasilkan Jumaat yang lain daripada negeri, kerana harus berbilang Jumaat. Atau ada negeri yang lain yang kedengaran daripada bang Jumaat, dan saya wajiblah atasnya menghasilkan Jumaat di negerinya atau di negeri yang lain, dan tiada harus baginya mengerjakan zuhur selama ada kuasa menghasilkan Jumaat. Barang siapa wajib atasnya Jumaat, bermakna dia merupakan orang yang ada syarat wajib Jumaat, maka luput akan di Jumaat di negerinya. Ya, tiba-tiba dia tengok tadi orang kampung dia tadi semayang dah habis. Kampung sebelah dia dengar azan. Misalnya dia, bahawa kampung sebelah tu lambat sikit semayang. Ya, contoh dia lah, penduduk dia tak ramai. Nak kumpul 40 orang kan pukul 2.30 pun semayang. Misalnya ni lah, di tempat kampung ni dah luput. Kampung sebelah ni ada ni, ada kali bulat zuhur atau dia kena pergi tempat tu? Jawab, dia kena pergi tempat mana? Sebab dia dengar azan. Itu masalah. Itu mana kata barang siapa wajib atasnya Jumaat, maka luput akan dia Jumaat. Dia tertidur misalnya ni, di negerinya, negeri tempat dia wajib Jumaat, kampung dia itulah. Tetapi dapat akan dia menghasilkan Jumaat yang lain daripada negeri, kerana harus dia berbilang Jumaat. Atau ada di negeri yang lain yang kedengaran. Tadi dalam satu tempat 2 Jumaat ada, sebab 2 masjid ada satu kampung, sebab orang ramai sangat misalnya. Ya, masjid dia boleh menampung 1,500, penduduk dah ada 3,000. Dia buat masjid baru satu kampung tu boleh. Jadi tempat sebelah rumah tadi tertidur dah habis Jumaat, sebelah tadi baru nak mula Jumaat, ada wajib kena pergi sana, jangan di semayang zuhur. Ataupun di luar kampung ni dengar, ya, kita luput semayang di Teluk Mas, tiba-tiba di
Dipenuhi misalnya azan kita dengar, oh dia mula semayang, kena pergi situ. Saya wajib atas menghasilkan Jumaat di negeri atau negeri lain, dan tiada harus baginya mengerjakan zuhur selama ada kuasa dia menghasilkan Jumaat tadi. Habis. Syahadan, bilangan jamaah yang 40 itu disyaratkan kekalnya dari permulaan sembahyang takbiratul ihram hingga kesudahan, iaitu hingga salam. Hingga jikalau jadi kurang mereka itu daripada 40 dalam sembahyang dengan sebab keluar setengah mereka itu daripada masjid, atau mufarakah setengah mereka itu pada rakaat yang pertama, atau batal semayang setengah mereka itu pada rakaat yang pertama, atau yang kedua, nasaya batal Jumaat mereka. Ya, di semayang cukup mengam-ngam 40 orang. Tengah semayang baru nak baca Fatihah rakaat pertama, seorang batal. Ya. Jawab dia kena batalkan semayang tu. Hendaklah disempurnakan semayang tinggal tadi akan Jumaat itu dengan zuhur, melainkan jika takbiratul ihram dengan segera. Kecuali kalau dimasuk balik segera tak apa. Melainkan jika takbiratul ihram dengan segera segala mereka yang menggenapi bilangan yang mendengar mereka itu akan segala rukun khutbah, ataupun takbiratul ihram segala mereka yang menggenapi bilangan itu, maknanya itulah dukun masuk daripada kurang mereka itu. Jadi kalau tiada mereka mendengar khutbah sekalipun, maka tiadalah batal Jumaat mereka itu pada dua masalah ni. Kau cepat masuklah. Kemudian masalah jika takbiratul ihram 39 laki-laki yang masbuk, bila tu kemudian daripada bangkit imam pada rakaat yang pertama. Masalah jika takbiratul ihram 39 laki-laki yang masbuk, bila tu kemudian daripada bangkit imam daripada rakaat yang pertama, kemudian keluar 40 yang takbiratul ihram serta imam, atau jadi kurang mereka daripada 40, maka Jumaat mereka sah jua. Dan jika tiada dapat oleh yang 39 akan rakaat yang pertama sekalipun, dan tiada mengapa terlambat takbiratul ihram segala makmum pada takbiratul ihram imam, dengan syarat dapat oleh mereka membaca Fatihah dahulu daripada rakaat imam. Dan jika tiada seperti demikian itu, maka tidak sah daripada mereka Jumaat, kerana bilangan 40 itu disyaratkan pada permulaan semayang seperti syaratkan kekalnya hingga kesudahannya. Faham? Masalah jika takbiratul ihram 39, ya, imam seorang 40 lah, laki-laki syarat dia yang masbuk, maknanya dia batang kalian masbuk. Bila tu dia takbiratul ihram, kemudian daripada bangkit imam pada rakaat yang pertama, mana imam sami Allah liman hamidah, dia masuk, dia bertakbir. Kemudian keluar 40 yang takbiratul ihram serta imam, ya, atau jadi kurang mereka itu daripada 40 tinggal 39 ke, maka Jumaat mereka itu sah jua, ya. Dan jika tiada dapat oleh yang 39 akan rakaat pertama sekalipun. Rakaat pertama tak dapat ni kan 39, tapi rakaat kedua dia dapat. Berjumaat paling kurang dia satu rakaat. Dan tiada mengapa terlambat takbiratul ihram segala makmum daripada takbiratul imam, dengan syarat dapat oleh mereka membaca Fatihah dahulu daripada rakaat imam. Dan jika tiada demikian, maka tidak sah dengan mereka Jumaat itu. Kerana bilangan 40 itu disyaratkan pada permulaan sembahyang seperti disyaratkan kekalnya hingga kesudahan dia lah. Itu maknanya setengah daripada sembahyang yang berkait dengan angka, ya, sah dia dengan angka ialah sembahyang Jumaat. Mana yang tak apa, ya. Syahadan wajib bahawa mendengar sekalian mereka yang 40 itu akan segala rukun dua khutbah.
Dalam 40 orang tu mesti ada yang mustautin tu dengar. Jangan dia tak dengar, dia tidur habis yang. Maka jikalau jadi kurang mereka itu daripada 40 daripada khutbah sebab pergi keluar mereka atau barang sebagainya, saya tidaklah kebilangan segala rukun khutbah. Dan saya tak kebilangan, tak dikira yang dibaca oleh khatib tadi. Pada ketika kurang mereka kerana ketiadaan mendengar, sekalian mereka akan akan rukun khutbah. Maka jika kembali mereka dengan segera dahulu daripada lanjut masa penceraian, harus maknanya disambungnya oleh khatib akan khutbah atau barang yang telah dibacanya. Dia boleh sambung lagi lah, serta kembalinya akan rukun khutbah yang telah dibaca. Ulang balik. Sebab yang tadi tak ada tadi. Ni kalau sembahyang cukup-cukup 40 orang je lah. Dia keluar, hati tengok dia masuk balik, ulang balik rukun biar dia dengar. Ni baca khutbah mengantuk. Sebab khutbah tahun 60-an. Khutbah kan tak kena dengan wakil pun masalah juga. Sebab khutbah ni kalau yang munasabah dia, logik dia tak boleh selaras tentang sebenar. Sebab tiap-tiap kampung, tiap-tiap karya, tiap-tiap negeri tak sama isu. Orang ni mungkin isu ni sendiri. Jadi kena tengok kerja khatib, dia kena sebir apa keadaan dia berlaku, keadaan setempat, keadaan global, kemudian disuntik dengan khutbah. Baru kena sakit dengan obat kan. Ni baca khutbah menghijarkan bumi, baca di tengah bandar, orang tanam apa tengah bandar? Nak tanam kuat padi atas rumah flat. Jadi tak masuk dengan tempat. Dan harus disambungkan oleh khatib tadi akan barang dibacakan serta kembali ni. Bila orang tu kembali, tengok tadi kan orang kurang sekejap, lepas tu dia masuk balik, baca ulang balik lah rukun khutbah yang telah dibaca dahulu daripada kembali mereka itu. Dan jika kembali mereka kemudian dia berlanjut masa penceraian, apa dia boleh semayang 2 rakaat dah panjang tu, atau datang menggenapi bilangan yang lain daripada mereka itu, wajib atas khatib memulai khutbah. Ya, kalau lama penjerai tu, tengok lama apa tak cukup 39 orang, dia semayang dah lebih 2 rakaat, maka khatib kena ulang balik khutbah. Dan kalau jadi kurang mereka daripada 40 pada antara khutbah dan sembahyang, habis je khutbah kedua, nak sembahyang tu seorang tadi lari hijab besaran, dan sembahyang kemudian daripada kembali mereka dahulu daripada lanjut masa penceraian, jawab dia harus diperbuat sembahyang Jumaat. Dia ambil sembahyang tidak ke? Awak dia takut atas khutbah yang telah lalu. Dan jika kembali mereka kemudian diperlanjut masa penceraian atau datang yang lain daripada mereka, orang lain ganti masuk yang menggenapi bilangan 40 tu, saya wajib atas khatib memulai khutbah. Manakala lanjut penceraian, persembahyang dah lebih 2 rakaat dah, ataupun yang masuk tu lama sangat, maka khatib kena ulang balik khutbah. Dia kalau ulang ambil rukun tak pun, dan rukun khutbah ni kan. Bangun baca apa? Puji-pujian, selawat, ittaqullah, baca ayat tu dah duduk. Baca pendek je lah, ambil rukun kan. Dia pernah berlaku dulu satu tempat, tuan guru tu bijak, tempat dia sembahyang ramai, 1000 orang. Dia tengah baca nak khutbah dia, blackboard gelap. Nak baca apa, baca pun belakang tak dengar. Dia ambil rukun dia, sampai 2 minit dah ambil khutbah. Kejap ni, ambil rukun je lah. Kerana ketiadaan muwalat, mana berturut-turut dengan ketiadaan mendengar sekalian akan khutbah. Habis bermula harus keadaan imam Jumaat itu sahya. Ini segi martabat kedudukan imam itu sendiri. Sahya atau musafir. Maknanya apa mafhum ni? Boleh dijadikan imam tadi orang yang bukan ahli Jumaat maksudnya. Dengan syarat 40 orang dah cukup. Maknanya harus jadi semayang saya tak wajib semayang Jumaat. Saya dia terikat dengan tuan, kecuali ada izin tuan. Tuan dia kata boleh lah, boleh pergi. Mana kata tak pergi pun syarat tak tuntut, tu ada hukum khas bagi saya. Ataupun musafir, orang musafir tak jadi ahli Jumaat. Atau kanak-kanak, atau yang berhadas kecil dan dah besar yang tiada diketahui hadasnya, melainkan kemudian daripada semayang. Sebab hadas dia benda yang dipanggil menegah semayang, dia ada 2, manik yang jali dan manik yang khafi. Kalau manik jali, benda yang menegahkan mubtilas salat, membatal semayang tu zahir, tak cicak di kaki ke, tu tak boleh. Tapi kalau hadas orang tak tahu. Kalau macam tu kena cari syarat berat. Nak jadi imam kena tanya, imam pada mana dia hadas? Bongkok tu imam Melayu lah. Tak wajib tanya tu. Atas semayang 4 rakaat seperti asar.
Mana tadi ya? Tiada hadas melainkan kemudian daripada semayang ya. Satu. Atau yang semayang 4 rakaat seperti asar dengan syarat jika ada lebih imam itu daripada 40. Maka jika tiada lebih daripada 40, tiada sah Jumaat. Jadi dengan imam tu lebihlah. Ya, masa imam 41 misalnya, tak apa. Tapi kalau tak cukup tak boleh. Kerana ketiadaan bilangan yang disyaratkan, dan demikian lagi tidak sah Jumaat jika nyata keadaan imam itu kafir wala'ayazabillah. Ya, ditolak Islam dan sebagainya, dicaci Islam, itu semayang Jumaat. Oh, tak sah semayang, dikafirkan. Atau perempuan misalnya. Ya, dan jika ada ia lebih daripada 40 sekalipun, badis ni pun tak sah itu. Ya. Perempuan tak sah segi martabat. Martabat perempuan dengan lelaki, perempuan tak jadi imam. Itu kafir tu awal lagi tak sah. Bal kafir laisa min ahli niyah. Orang kafir bukan ahli niat. Tiap-tiap ibadat yang perlu berniat maka tak sah dilakukan oleh orang kafir. Kalau ibadat, kalau benda tu tak perlu niat tu boleh. Ya. Contoh apa? Mandikan mayat. Dia tak masuk Islam lagi. Dia belajar hukum fiqh, dia tahu kan. Dia pun mandikan mayat. Sah tak? Sah. Bila nak semayang, ni nak semayang, tak sah. Sebab semayang perlu pada niat. Ya. Ada pun izal, dalam babul izalah atau babul turuk, dia tak perlu niat. Maka kalau dibuat oleh orang kafir sah. 3 syarat segi hukum fiqh tu betul dibuat. Yang macam babul dibab, bab samak. Kan? Samak kulit lain daripada anjing dan babi dan keturunan dia. Kulit buaya, kulit ulau, dia pun samak, menggunakan alat yang boleh menghilangkan bau dan rasa lendir itu. Kalau dulu manjikani ataupun yang najis, tai umupati boleh. Sekarang bahan-bahan kimia banyak. Maka dibuat hukum dia apa? Sah. Sebab apa? Itu tak perlu berniat. Ya. Kalau benda ibadat dalam bab apa? Babul izalah atau babul turuk. Kalau benda yang nak niat macam ibadat, dia perlu niat. Ya. Innamal a'malu bin niat. Semua amal sah dengan niat. Bila sah dengan niat, al-kafir laisa min ahli niyah. Orang kafir bukan ahli niat. Mana niat dia tidak diiktiraf. Lepas tu dia tak boleh. Dia kena masuk Islam dulu boleh. Dan dikalau nyata hadas 40 makmum. Oh, berat iya. 40 orang berhadas ni. Tak mandi junub atas setengah mereka itu, jawab sah Jumaat. Sahlah Jumaat bagi imam dan orang yang suci daripada hadas kerana mengikut baginya. Ya, dan dimaafkan pada hak imam ketiadaan bilangan yang disyaratkan. Sebab betul makna yang khafi, benda yang tersembunyi tak wajib kita tanya. Seperti dimaafkan sah Jumaat imam yang terlambat takbiratul ihram segala makmum daripada takbiratul imam tadi. Macam itulah, dia terlambat sikit kan. Jadi kalau nyata pada setengah makmum itu 40 itu sahaya atau perempuan, tiadalah sah Jumaat mereka kerana kena mudah ketahuan hal sahaya perempuan dan bersalahan hal yang hadas. Hadas payah nak kesan kan, hadas panggil amrun i'tibari. Ya, ada pun perempuan orang kenal kan, kira 40 orang, 2 orang dia perempuan, 38 termasuk perempuan, tu tak boleh, tu terang, maka tu tak sah makna. Ya, habis. Kemudian syarat yang kelima, wallahu a'lam.